Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya Nurul Kristina binti Muhammad Khairul, murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang. Saya merupakan seorang pemimpin pelajar di sekolah saya. Penglibatan saya di sekolah tidaklah terhad dalam bidang akademik. Malah, saya juga aktif melibatkan diri dalam bidang co-curriculum. Saya merupakan salah seorang ahli pancaragam sekolah dan pernah membuat persembahan pembukaan serta mengiringi perbarisan kontingen sukan pada kejohanan sukan tahunan sekolah tempoh hari. Selain itu, saya merupakan salah seorang ahli pasukan chorus speaking sekolah dan kami telah menjuarai pertandingan chorus speaking Karnival Bahasa Inggeris peringkat daerah Kota Tinggi pada tahun 2022. Antara penglibatan lain, saya telah mewakili sekolah dalam pertandingan mendeklamasi sajak Karnival Bahasa Melayu peringkat daerah Kota Tinggi pada tahun 2022. Pada hari ini, suka saya berkongsi kepada anda semua tentang sebuah buku menarik yang telah saya baca bertajuk Jihan Yang Baik Hati karya Ali Muakhir dan Rai Mustafa. Buku ini diterbitkan oleh PTS Wan Sendirian Berhad pada tahun 2012. Buku ini mempunyai 125 muka surat dan jalan penceritaannya dibahagikan kepada 4 bab. Pada pendapat saya, buku ini sesuai untuk dibaca oleh murid-murid sekolah rendah kerana gaya bahasa yang digunakan amat mudah difahami di samping jalan ceritanya yang menarik. Buku Jihan Yang Baik Hati ini menceritakan tentang seorang puteri yang bernama Puteri Jihan yang gemar membuat kebaikan. Sifat-sifat baik Puteri Jihan ini menjadikan beliau seorang puteri yang begitu disayangi. Sifat kepimpinan Puteri Jihan ini terselah melalui didikan beliau kepada Ketua Pelayan Istana iaitu Yumna. Puteri Jihan berjaya mengubah sikap Yumna yang pada mulanya amat kasar menjadi seorang yang lemah lembut. Perubahan ini membuatkan Yumna kini disenangi oleh pelayan istana yang lain. Yumna amat berterima kasih kepada Puteri Jihan atas tunjuk ajar yang diberikan. Selain itu, Puteri Jihan terkenal dengan sikapnya yang suka memaafkan orang lain. Kejadian Huda, seorang pemuda yang cuba mencuri pinggan emas di istana itu amat memberikan kesan kepada saya. Puteri Jihan tidak terus menghukum Huda, namun menyiasat terlebih dahulu punca pemuda itu berbuat demikian. Akhirnya, Huda bukan sahaja diberi kemaafan, malahan telah diterima untuk bekerja di istana demi menyara bapanya yang sakit. Sifat Puteri Jihan yang sangat merendah diri juga turut memberikan kesan kepada saya. Puteri Jihan telah membawa Alif, sepupunya, keluar bersiar-siar ke pekan. Di sepanjang perjalanan, Alif telah menunjukkan sifat dirinya yang angkuh dan sombong terhadap masyarakat. Alif berasa bangga kerana dia berasal daripada kerabat diraja. Namun, Puteri Jihan telah menyedarkan Alif bahawa pangkat dan darjat itu tidaklah penting. Apa yang lebih penting adalah sikap saling menyayangi antara satu sama lain. Pada bab terakhir dalam buku ini, penulis sekali lagi telah menunjukkan sisi mulia Puteri Jihan sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT. Puteri Jihan dan Puteri Najlah telah menyertai sebuah pertandingan gubahan bunga. Sewaktu menanti keputusan pertandingan itu, pelbagai dugaan yang telah dilalui oleh mereka. Hal ini demikian membuatkan Puteri Najlah berputus harapan dan mempersoalkan ujian yang menimpanya. Puteri Jihan berkali-kali mengingatkan Puteri Najlah agar bertawakal dan terus berdoa kerana mereka sudah berusaha sehabis baik. Akhirnya, berkat usaha dan tawakal, mereka telah memenangi pertandingan tersebut. Puteri Najlah juga kini lebih memahami maksud tawakal yang sebenar. Rakan-rakan, topik yang saya pilih ialah topik 3, iaitu keboleupayaan bersosial remaja pasca pandemik merupakan cabaran baharu yang perlu ditangani oleh ibu bapa dan guru.
Fasa pandemik merupakan antara fasa yang mencabar buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada golongan remaja iaitu mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun. Semasa fasa pandemik, murid-murid di negara kita belajar melalui pembelajaran dalam talian. Justru, dapat kita lihat kebolehupayaan bersosial remaja pasca pandemik agak membimbangkan. Hal ini demikian kerana sepanjang 2 tahun berada dalam pasca pandemik, murid-murid ini banyak belajar dengan kaedah pembelajaran kendiri. Murid-murid ini tidak berinteraksi bersama rakan-rakan dan banyak menghabiskan masa di dalam bilik berhadapan skrin. Justru, mereka mempunyai masalah dalam pergaulan di sekolah maupun di rumah. Murid-murid dilihat lebih suka duduk bersendirian dan kurang bercakap. Tahap keyakinan diri mereka juga agak membimbangkan, terutamanya apabila perlu bercakap di hadapan kelas. Bertitik tolak daripada itu, ibu bapa dan guru perlu cakna akan hal ini dengan memberi dorongan kepada golongan remaja untuk meningkatkan kemahiran bersosial mereka. Semasa di rumah, ibu bapa boleh meminta anak-anak agar sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti bersama keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa boleh meminta anak-anak untuk turut memasak bersama-sama di dapur dengan ahli keluarga yang lain. Melalui aktiviti seumpama ini, anak-anak secara tidak langsung dapat berinteraksi dan bersosial. Juga, ibu bapa boleh menghadkan penggunaan telefon pintar atau gadget anak-anak semasa di rumah, terutamanya pada waktu petang. Anak-anak yang berasa bosan berada di rumah akan keluar bermain dan bersosial bersama kawan-kawan di padang. Semasa di sekolah, guru-guru boleh melaksanakan pembelajaran secara berkumpulan semasa sesi pengajaran dan pemudahcaraan. Sesi perbincangan dalam kumpulan dapat meningkatkan kemahiran bersosial murid. Murid-murid dapat berkongsi idea dan membuat perbentangan di hadapan kelas. Selain itu, aktiviti-aktiviti seperti sukan permainan, karnival dan majlis-majlis keagamaan juga boleh diadakan di sekolah agar murid-murid boleh bergaul dan berinteraksi antara rakan-rakan. Aktiviti sukan seperti permainan bola sepak dapat meningkatkan kemahiran sosialisasi murid apabila mereka belajar untuk bekerjasama dan bertolak ansur dalam satu pasukan demi meraih kejuaraan. Sekian, terima kasih.